Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat sahabat-sahabat penuntun Kembara Umrah JDT. Kembali kita bertemu di page Kembara Umrah JDT. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhal bil 'uqad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bihi hawaij wa tunaluhu bil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadin kulli ma'lumin lak. Fa amma ba'. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa ba'du alhamdulillah. Selamat bertemu lagi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudi untuk bersama pada petang ini. Bersempena pula kita sedang berada lagi di tempoh PKPP di saat ini di Bumi Johor. Selamat ber-PKP dan saya mendoakan kepada tuan-tuan yang menonton di saat ini supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala bencana dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali di page Kembara Umrah JDT bersama dengan saya Ustaz Azlan Haji Alias. Okey, terima kasih kepada Kembara Umrah JDT kerana sudi untuk menyediakan satu post satu slot pada petang ini untuk kita kongsikan. Pada petang ni tuan-tuan rahmatullah, menarik sikit. Mungkin ada yang bekerja sekarang ni dan juga mungkin ada yang bekerja daripada rumah, work from home. Yang bekerja mungkin on the way pulang, sambil-sambil on the way dalam kereta, kita boleh sama-sama santai pada petang ini. Baik tuan-tuan, pada malam ini pada malam dah minta maaf pada petang ini, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, jom kita sama selawat dulu. Kita selawat dulu awal-awal ni kan. Selawat di petang ni kita banyakkan juga selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang jemaah Kembara Umrah JDT dah selalu dan dia pasti akan ingat selawat ini. Selawat yang selalu kita alunkan ketika mana kita selalu berada di kota Mekah dan kota Madinah. Iaitu selawat tafrijiyah kita alunkan bersama insya-Allah. Jom kita tonton ikut saya bersama. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, alhamdulillah tuan-tuan rahmati Allah, penonton yang dirahmati sekalian.
Kita baru saja berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan selawat. Dah tentu yang jemaah Kemarau Majoriti pasti dia masih teringat, masih lagi ingatan yang kuat berkaitan dengan selawat tadi, kerana selawat itulah yang mengikat hati kita berada di kota Mekah dan juga kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, petang ni apa kita nak kongsikan? Terima kasih yang sudi menonton pada petang. Oh, masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak. Banyak komen pada petang ni, alhamdulillah. Boleh terus komen tuan-tuan. Sempat-sempat saya baca insya-Allah. Terima kasih kepada Nur Hayati Yati. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Emilia. Masya-Allah, salam UA. Waalaikumsalam Kak Emi. Sekian lama kita tak berjumpa. Okey, terima kasih. Laila Bai Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat saya Nasli Izhar, orang Simpang Ranggam. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih anda Nasli Izhar. Terima kasih. Terima kasih kepada Hajah Siti Aminah Melan. Allah, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Azna Haji dah salat fajar. Alhamdulillah. Terima kasih Hajah Siti kita. Bekerja sekarang ni. Allahu Akbar. Ni frontliners kita ni. Puan Siti Aminah Melan. Terima kasih. Okey, KUDT clear. Okey, tuan-tuan boleh maklumkan clear suara saya jelas atau tidak? Okey, tuan-tuan tonton daripada mana? Boleh kongsikan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Fidafi Salju Kasih. Salam Ustaz, lama tak dengar Ustaz live. Oh, saya selalu live Cuma kali ni baru kita kembali muncul balik di page KUJDT. Okey. Baik, terima kasih juga kepada Puan Yati tadi. Assalamualaikum Ustaz. Dah lama Kak Yati tak ikuti live JDT, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nur Hayati. Masya-Allah, terima kasih. Kena masih lagi setia ikuti. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Puan Rohana Haji Ahmad. Okey, terima kasih. Cucu kenal dengan Ustaz. Alhamdulillah. Oh, cucu kenal lah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kena sudi kenalan Kak Eti dengan cucunya. Allah. Okey, alhamdulillah. Baik, sampaikan salam kepada cucu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Nurisa Isa. Salam Ustaz. Terima kasih, bersemangat dan share. Alhamdulillah. Terima kasih. Sayu dengar. Alhamdulillah. Sayu dengar salawat tafjiah sebab teringat kenangan kita bersama di kota Mekah dan kota Madinah. Dan dah tentulah yang orang kali pertama pasti satu perkara yang tidak akan dilupakan, kenangan kita dapat menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi tetamu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan. Baik, terima kasih kepada Nurisa, terima kasih kepada Papin Jack. Okey, panjang ni semua ramai ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak yang sudi. Ustaz, saya tengah ada masalah Ustaz, dengar boleh insya-Allah. Banyakkan berdoa kepada Allah, banyakkan selawat tadi, selawat tafrijiyah tadi, banyakkan selawat, dan sambil selawat, sambil bulatkan hati, mohon bantuan pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Taala, insya-Allah Allah buka jalan. Yang penting pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala jangan putus. Fa iza sta'inta fasta'in billah. Ini hadis yang kalau tuan-tuan pernah ingat, kita pergi ke Taif, bertemu pergi ziarah Masjid Abdullah bin Abbas. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, apa dia? Fa iza sta'inta fasta'in billah. Apabila kamu mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang pembuka segala jalan, pembuka rezeki, pemudah segala urusan kita. Okey, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terima kasih cucu. Okey, baik. Terima kasih Puan Hana Yati tadi, cucu Kak Yati berumur 11 tahun dan 9 tahun. Oh, masa sekolah Ibnu Nafis lah ni. Allahu Akbar. Oh, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih Johari Manap Jo. Alhamdulillah. Okey. Panjang. Okey, tuan-tuan rahmat Allah, pada petang ni slot yang dicadangkan, iaitu kita nak menceritakan kenangan, mengimbau kenangan kita berada di kota suci Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tuan-tuan juga ada pengalaman yang manis dan juga mungkin juga pengalaman yang pahit ketika berada di kota Mekah dan kota Madinah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, siapa yang ingin nak kongsikan, boleh tuan-tuan typekan di sini. Nanti saya akan bacakan. Banyak komen lagi, tapi tak apa, saya akan baca juga sikit-sikit insya-Allah. Okey.
Supaya apa, tuan-tuan rahmati Allah SWT, biarlah kenangan yang kita berada di kota Mekah menjadi tetamu Allah, menjadi tetamu baginda Nabi SAW itu menjadi menjadi satu ikatan yang kuat kepada kita. Sebab kita dijemput, kita jadi tetamu Allah SWT, kita Allah seru kita untuk sampai. Sebab manusia, tuan-tuan rahmati Allah SWT, semuanya ada hajat masing-masing, kan. Ada yang hajat nak menjadi tetamu Allah tetapi tidak berjaya. Sebab apa? Situ adalah ketentuan Allah. Maka tuan-tuan, orang yang dah sampai di kota Mekah, dah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah, sebenarnya dia telah pun menerima, dia telah pun menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala seru kepada kita untuk kita menjadi tetamunya di kota Mekah. Dan juga kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kota Mekah, tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adalah satu-satunya tempat manusia disatukan. Tempat manusia, hati-hati manusia ni disatukan. Sebab itu tuan-tuan, kita berada di kota Mekah, tuan-tuan, kita akan bertemu dengan sekalian bangsa, kan? Seluruh dunia akan tertumpunya di satu tempat ni. Tanpa menghirau pun, kita tidak kira bangsa dan kita tidak kira apa saja, kita akan duduk di satu, kita akan sujud di tempat yang sama, kita akan kita akan bertawaf di tempat yang sama, kita akan berpanas di tempat yang sama. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kelebihan kota Mekah Al-Mukarramah. Okey. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, pengalaman saya cerita dulu pengalaman saya, tuan-tuan rahmat Allah SWT. Perjalanan saya bersama dengan Kembar JDT bermula pada 2016. 2016 akhir pada 2016. Tapi permulaannya adalah mula pada pertengahan 2016. Permulaan lah kita ada kursus khas di bawah. Ketika itu tuan-tuan rahmat Allah SWT, menariknya batch yang pertama lah, batch yang pertama pada 2016 ketika itu, selepas mana di rebranding balik, ketika itu hanya 7 orang sahaja musyrifnya. Musyrifnya ada 7 orang. Ketuanya seperti biasalah Al-Fadil, Ustaz Halim Shah, dan juga ada lagi 7 orang. Saya pun hampir ni lah, lama kan, lupa pula. Ustaz Alim Shah, Ustaz Fahmi, Ustaz Khairul Fahmi UKF kita, Ustaz Remaja, kemudian Ustaz Ustaz Luqman Hakim daripada Ma'ij, Ustaz Allahumma salli, Ustaz Miftah, Said Miftah Al-Ulum, Said Miftah Ulum, kemudian Allahumma salli, Ustaz Halim Hafiz, Ustaz Halim Hafiz, dan Ustaz Aiman dan saya. Ketika tu, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka permulaan di situ, tuan-tuan rahmat Allah, perjalanan saya bermula pada sesi 2016 akhir, Disember, awal Disember, minta maaf, awal Disember. Permulaan saya masih diingat lagi tarikhnya, iaitu 5 hari bulan Disember 2012 kami berlepas menuju ke Mekah Al-Mukarramah ketika itu. Ketika itu, tuan-tuan rahmat Allah SWT, perjalanan ada 2 bas. Satu bas dipimpin oleh Ustaz Halim Shah, dan satu bas lagi dipimpin oleh saya, dan diketuai juga oleh ketika itu mudir Kembar Umrah JDT, iaitu Tuan Haji Muhammad Khairuddin Salim, bersama dengan mudirah Puan Musiah Mahdi, bersama ketika itu. Alhamdulillah. Inilah perjalanan permulaan kami bersama dengan Kembar Umrah JDT. Allahu Akbar. 2016 tuan-tuan. Hampir 4 tahun tuan-tuan. Hampir 5 tahun lah. Hampir 5 tahun tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala perjalanannya. Dan menariknya tuan-tuan rahmat Allah, betul lah, sebelum ni kita hanya mendengar mutawif yang pernah menjadi mutawif menceritakan pengalaman berhadapan dengan segala tingkah laku, kan, jemaah dan sebagainya. Itulah pengalaman yang orang kata yang sebenarnya memberi motivasi juga kepada kami sebagai seorang musyrif ataupun mutawif untuk berhadapan dengan bermacam-macam karenahnya. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah SWT, saya selalu pesan kepada jemaah saya untuk kita menjadi tetamu Allah ni, kita kena sentiasa perbetulkan niat. Perbetulkan niat untuk kita pergi menuju ke Baitullahil Haram. Kita pergi ke Baitullahil Haram ni tuan-tuan, tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala berkati.
Kan. Sebelum ni tuan-tuan ada satu isu kan, ada orang kata adalah sisi anak muda di Twitter bermain masalahnya tuan-tuan, dia kata apa, orang Islam pun sujud kepada batu sebab dia kata Kaabah tu batu kan. Allah, ni fahaman ni ada tuan-tuan di kalangan masyarakat kan. Dan juga yang peliknya ini tuan-tuan rahmati Allah SWT, yang menyebutkan itu bukanlah orang Cina ke orang India ke, sebenarnya orang Melayu yang sebut, orang Melayu Islam. Dia mengaku dia Islam tapi dia menyebut berkaitan dengan orang Islam pun menyembah batu sebab menyembah Kaabah kan tuan-tuan rahmati Allah. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, inilah kita sedang berhadapan pemikiran ni, masalah kefahaman di kalangan umat Islam. Apa yang perlu kita faham, sebab apa tuan-tuan rahmati Allah, sebab antara kita berpusu-pusu pergi ke kota Mekah, kota Madinah, sebabnya tuan-tuan rahmati Allah, Allah rakam dalam Al-Quran kan, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kan, Allah sebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu kan. Ayat ini menarik tuan-tuan rahmati Allah, yang mana Allah sebut bahawa perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi digerakkan diperjalankan daripada kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Allah sebut alladzi barakna haulahu, yang mana tempat tersebut, dua tempat ini apa, barakna haulahu, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tuan-tuan rahmati Allah, orang kita ni orang Islam, kita kena faham bahawasanya tempat yang berkat yang Allah turunkan, satu tempat itu keberkatan ada di mana? Di kota Mekah. Allah sebut dalam tu ayat tu, allazi barakna haulahu, Allah berkati tempat itu. Sebab itu tuan-tuan, kita pergi ke Mekah, kita berdoa di depan Kaabah, bukannya kita berdoa ke depan menuju kepada Kaabah, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Kaabah itu tempat apa? Tempat untuk kita ikat hati. Tempat untuk kita tahu arah di manakah tempat untuk kita memohon doa. Ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi alhamdulillah tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita sampai dekat sana, keberkatan bumi Mekah itu tuan-tuan kita rasai bersama. Sebab itu tuan-tuan, apabila seseorang kan, ini pengalaman tuan-tuan, apabila seseorang ada masalah kan, apabila dia mencari perjalanan yang terbaik, perjalanan terbaik adalah sentiasa mendekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sekiranya dia ada rezeki yang lebih, dia mencari jalan yang terbaik, dia pergi menuju ke Baitullahil Haram, maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah buka jalan. Sebab apa? Ni dah terbukti tuan-tuan rahmati Allah, ni dah terbukti bahawasanya tempat yang diberkati oleh Allah SWT, iaitu kota Mekah, di Masjidil Baitullahil Haram ini, bahawa tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat doa. Tempat yang Allah angkat doa. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita sangat-sangat berimpi kan untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita bertawaf di depan Kaabah kan. Tuan-tuan, pada bulan 11, akhir bulan 11, seingat saya, SSM Johor, Sunjaya Syarikat Malaysia menjemput saya untuk berikan kursus, bagikan taklimat tazkirah sempena dengan tentang apa tu kan, Maulid Nabi, tentang Maulid Nabi, dan juga cerita tentang sikit tentang umrah. Dan mereka dia punya pengarah urusannya minta kepada saya untuk selitkan tentang video perjalanan umrah melalui Kemarau Umrah JDT. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah SWT, ketika mana saya minta daripada mudir berkaitan dengan video-video, saya nak tonton video tersebut. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah SWT, apa yang terjadi, kita tak mampu nak menonton. Sebab bila tonton ya tuan-tuan rahmatullah, sayu di hati, sebab di hati. Sangat-sangat sebab tuan-tuan. Tanpa sedar duk tonton tuan-tuan. Kita tonton tu sebab kita nak select video mana yang kita nak bawa, nak tayangkan kepada SSM, kepada staff SSM ketiga tu. Tetapi bila menonton tuan-tuan, tanpa sedar menitis air mata. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab terkenang peristiwa 2020. Sebuah kehidupan yang sebuah peristiwa yang mengubah segala kehidupan.
iaitu pandemik COVID-19. Kan, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kota Mekah sunyi. Kota Mekah sunyi daripada segala-galanya. Allah. Sedangkan sebelum itu, kota Mekah merupakan kota yang hidup 24 jam, 48 jam, 72 jam, tuan-tuan, sentiasa bergerak, sentiasa ada manusia menghidupkan kota Mekah. Tetapi selepas mana pandemik muncul pada 20 tahun lepas, tuan-tuan rahmati Allah, kita menyaksikan bagaimana kota Mekah sunyi sepi. Allah. Yang mengerikan kita, tuan-tuan rahmati Allah, tidak ada manusia yang bertawaf di depan Kaabah. Inilah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun tak tahu apakah petandanya, tetapi hakikatnya apa yang berlaku ini pastinya Allah Subhanahu Wa Taala sedang menunjukkan sesuatu perkara kepada kita. Dan tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang terjadi ketika itu, tuan-tuan rahmati Allah, saya tayangkan video tersebut juga kepada staf SSM, tuan-tuan rahmati Allah, dan juga pengarah SSM adalah Jemaah Kemarau Umrah JDT. Secara automatik, tuan-tuan rahmati Allah SWT, semuanya menitiskan air mata sebab terkenangkan apakah yang sedang berlaku di dunia sekarang. Dan itulah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nak sebutkan kenangan berkaitan dengan perjalanan umrah ini, tentu tuan-tuan pun banyak kenangannya kan. Yang pernah menjadi jemaah, pernah sampai, pernah bersama dengan saya ataupun bersama dengan semua musyrik Kemarau JDT, pasti ada kenangan manis, ada kenangan pahitnya, pengalaman suka dukanya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, pada petang ni kita kongsikan bersama. Okay. Kalau tuan-tuan nak kongsikan, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kongsikan di sini supaya biar kisah tersebut, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi berbekas dalam hati kita. Sebab dah tentulah, tuan-tuan, peristiwa yang kita terjadinya di kota Mekah ini akan menjadi indikator dalam hidup kita, akan menjadi satu motivasi dalam hidup kita, tuan-tuan rahmati Allah. Baik, saya tengok sikit siapa yang ada menceritakan. Baik, terima kasih kepada kita, tuan-tuan, hari ini ditonton oleh orang Mekah sendiri. Terima kasih kepada Hanzo Fatani. Masya-Allah, tabarakallah. منذ زمان ما شفتك يا أخينا هانزو فطني كيف حالك كيف بأحوال مكة المكرمة الآن ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير يا أخينا يا حبيبي Hanzo Fatani, Masya Allah. Ni lah, tuan-tuan, ni salah seorang staf kita di Mekah sekarang, berada di Mekah, masih berada di Mekah. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan boleh tengok kat Facebook masa muncul dia kan. Inilah Hanzo Fatani, dia bukan orang Korea tau. Dia tidak orang kata orang Korea pula, bukan orang Korea. Dia orang Melayu tapi duduk di kota Mekah. Baik, terima kasih daripada Puan Rahimah Berno daripada Mersing. Alhamdulillah. Okey. Baik, kita ada perkongsian daripada Norisa Isa. Ya, saya first time datang ke kota Mekah. Allahu. Tak terkata bila dekat sana. Sayu hati. Hingga ke sekarang rindunya dekat sana. Moga Allah izinkan kita semua ke tanah suci. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Puan Norisa Isa. Terima kasih perkongsian. Pertama kali Puan Norisa pergi ni trip mana? Boleh kongsi tak trip mana? Kongsikan sikit trip bila, siapa musyrifnya, supaya kita boleh ingat balik, kita ingat balik kenangan kita bersama di kota Mekah ni. Okay? Terima kasih Puan Norisa Isa. Sayu hati tu sehingga kan nak pergi lagi ni. Tapi itulah, kita sedang berhadapan dengan COVID-19 ini yang terhad untuk kita pergi ke kota Mekah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada lagi. Terima kasih kepada Nur Hamila Zawi. Terima kasih kepada Sazwan Hashim. Okey, cerita daripada Sazwan Hashim. Terkenang cerita Ustaz Lan mengenai kewafatan Nabi SAW. Oh, ni jemaah saya, Sazwan. Ni trip bulan 2018.
Sazwan Hashim. Saya tak nampak tak nampak muka. Okey. Terkenang mengenai kewafatan, kisah kewafatan Nabi SAW dan pelantikan khalifah di Saqifah Bani Sa'dah. Masya-Allah, masih ingat lagi tu. Alhamdulillah. Cerita tu sampailah tu, sampai boleh cerita balik ni. Begitu menyentuh hati sehingga menitis air mata. Allah, ni geng Bas Durian Batch 2018. Okey. 2018 bersama Allahumma salli ala Ustaz Salam kan. 2018 Disember Batch Disember 2018 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Salam. Allahu akbar. Sehingga menitiskan air mata, masya-Allah. Memang setiap kali saya ceritakan kisah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, memang tak mampu nak tahan. Memang sebab kisah tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Memang teringat tuan-tuan rahmat Allah SWT. Kemudian di Saqifah kita berada pula di tempat pelantikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah yang pertama. Baik, terima kasih kepada Sazwan perkongsian yang baik. Terima kasih Latifah Katib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah keluar jelas. Alhamdulillah. Siti Hajar Zulkifli, Ustaz Azlan mana tanjak? Sebab solatnya lain, kita tetap akan tanya lah. Kan? Okey, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji mudir kita, Tuan Haji Muhammad Khairuddin Salim. Sebab dengar Ustaz Azlan cerita, Allahu akbar. Dah tentulah orang yang selalu berulang ni masih lagi lah sebab kan. Tuan-tuan rahmat Allah, memang bila cerita tentang kenangan duduk di kota Mekah ni, walaupun susah kan, walaupun ada ujian, tapi pasti tuan-tuan berbekas di dalam hati kita. Saya ada pengalaman tuan-tuan rahmat Allah SWT, orang yang cerewet kan, pendengar orang cerewet. Ni cerewet ni biasalah, manusia memang ada sifatnya kan. Tetapi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berhadapan dengan orang yang cerewet, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah sebenarnya nak uji kita balik. Kan? Itu ujian kepada kita balik. Walaupun cerewet tu daripada dia, tapi sebenarnya batah balik pada kita. Tetapi yang menyentuh hati tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selepas perjalanan hampir 12 hari bersama tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita duduk kota Mekah tuan-tuan, 12 hari inilah keluarga kita. Kan, kita duduk dalam satu jemaah, kita naik satu bas sama, kita duduk satu hotel, kita duduk tempat makan yang sama, kita bertawaf bersama-sama, kita bersa'i bersama-sama, kita berjalan bersama-sama. Maka inilah keluarga kita ketika itu. Kita berkeluarga selama 12 hari kita bersama, walaupun sebelum ni kita tidak mengenali di antara satu sama lain, tapi bila kita duduk dalam 12 hari, inilah keluarga kita dan menyebabkan kita lebih akrab. Kita seumpama sebuah keluarga, yang menyebabkan tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin perjalanan tu ada ujiannya, tetapi kemanisan apabila kita balik ke tanah air, kita akan merasai dan juga akan terkenang apa yang berlaku. Dan ada yang melakukan kesalahan juga akan tersentuh bahawa apa yang dia buat itu adalah salah. Allah. Tuan-tuan, ini bagaimana pengalaman kita berada di kota Mekah dan kota Madinah, tuan-tuan rahmat Allah SWT. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, jadi macam rancangan Astro pula kan, Astro IC pula cerita balik kan. Okey, tak apa, kalau tuan-tuan yang ada lagi nak cerita pada petang ini, silakan. Terima kasih kepada Hanzo. Okey, rindu jemaah nak datang Mekah, alhamdulillah, insya-Allah. Terima kasih kepada musyrif kita Al-Fadhil Ustaz Hafizul Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Ni musyrif kita, ada seorang musyrif kita berada di Ipoh sekarang. Alhamdulillah, Ipoh clear. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, ada lagi yang nak bercerita? Kalau saya tak sempat nak baca komen, mungkin daripada video saya ataupun handphone saya ni, Facebook saya ni tak dapat di-tag, saya minta maaf banyak-banyak sebab banyak yang hantarkan komen ni. Dan boleh lagi siapa-siapa yang nak kongsikan pengalaman dia, silakan. Silakan. Saya bersama dengan Kemar Mujadir pada 2016. Jadi selepas pada tu 2017 dua kali penerbangan. Dan menariknya tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak kita berhadapan dengan jemaah kan. Kita selaku musyrif, kita akan berhadapan dengan jemaah.
Dan tugas kita, kita sentiasa diarahkan untuk apa? Selalu membimbing, selalu bertanya khabar kepada jemaah. Apa pun keadaan, jemaah mesti diutamakan. Inilah dia punya moto perkhidmatan kami sebagai seorang musyrif pembimbing tuan-tuan di Kota Mekah dan Kota Madinah. Sehingga kan tuan-tuan rahmatullah, Disember 2018 ni saya bawa keluarga saya, bawa keluarga saya bawa isteri, saya bawa anak-anak kan. Yang kelakarnya tuan-tuan rahmatullah, saya bawa anak-anak ni, ketika itu petugasnya adalah saudara Wan Yusof. Saudara Wan Yusof, dia adalah petugas yang menjaga kami, kan. Ketika mana tuan-tuan rahmatullah, saya bawa isteri, bawa mak mertua, tetapi bila saya pesan dah pada isteri dan beritahu awal lah bahawa saya ni selaku musyrif, jadi kena perkhidmatan tu, khidmat tu bukan hanya untuk keluarga je, tak, untuk semualah, untuk semua, satu jemaah kan, dua bas ketika tu, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kita terpaksa bahagi masa lah. Ini sebab apa? Sebab kita dah faham kita ada keluarga, tapi alhamdulillah isteri dapat memahami dengan baik, ibu mertua pun memahami dengan baik tanggungjawab saya. Maka tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kisah yang sangat-sangat menarik yang tak boleh saya lupakan, dan saudara Wan Yusof pun takkan lupa benda ni. Iaitu tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tentang isteri ajak nak pergi beli barang, tapi sewaktu tu saya beritahu saya ada urusan lain kan, tiba-tiba tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya bawa berteman pergi ke Menara Jam. Ketika tu hotel kami duduk di Allahumma salli Anjum, jauh sikit lah Anjum. Best hotel tu, hotel memang 5 star, makan memang tip top betul-betul kan. Pengalaman Sazuan tadi, pengalaman duduk di hotel Anjum, makanan memang tip top kan. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala, bila isteri ajak pergi shopping, saya kata ada urusan, kan tak jadilah, tak pergilah shopping kan. Kemudian tiba-tiba saya keluar dengan Wan Yusof pergi ke Menara Jam. Ketika tu kalut-kalut kan, bunyi telefon. Saya pun angkat, rupanya isteri yang call kan. Isteri tanya, duduk kat mana ni? Duduk kat Menara Jam ni, buat apa? Beli barang aja. Beli barang. Tadi dia ajak tak keluar. Aduh, tersasul lah saya. Rupanya terkantoi. Inilah pengalaman tuan-tuan dan Allah, bawa keluarga kan, terlupa. Tapi alhamdulillah family memahami tanggungjawab ketika itu, walaupun terpaksa kita utamakan yang lain dulu kan. Ini pengalaman ya, Allahu Akbar. 2018 time tu KJDT kita tinggal di Hotel Anjum sebelum masuk ke Sofwa Tower. Kita di Anjum itu. Kemudian selepas pada tu pada 2019 banyak di Sofwa Tower, Dan trip saya yang pertama pada 2000 saya tak ingat dah, yang duduk di Allahumma salli ala sayyidina Sofwa Tower tu lah, Sofwa Tower. Ketika itu yang ikuti saya bersama adalah Haji Yusof daripada MBJB, Haji Yusof dengan keluarganya, Hajah Wan Kalsum, Abang Saleh kita, Abang Saleh Makno, abang kepada Malik Noor, Abang Saleh Makno, juga duduk di Sofwa Tower tu. Allahu Akbar. Ni masih lagi ingat lagi. Sebab peristiwa macam-macam bersama dengan diorang. Makan nasi untanya kan. Tuan-tuan, pengalaman makan nasi unta kan. Makan yang paling menarik, makanan yang takkan lupa adalah nasi mandi Taif kan. Sentiasa kita akan terngiang-ngiang. Allahu Akbar. Okey, ada yang komen, ada yang kongsikan tadi. Saya tengokkan sikit.
siapa tadi? Tetamu senja, Nur Azah, Puan Nur Azah Jawahir. Assalamualaikum Ustaz. Trip 2017. Ustaz untuk kami. Ya, 2017. Bersama dengan Allahumma salli ala Muhammad. Bersama dengan ni Tuan Faizal dan Puan Haslinda kan, J-Bond Cafe kan, J-Bond Cafe, owner J-Bond Cafe dengan apa, Mizan, Allahumma salli, lupa dah. Saya ingat. Okey, terima kasih. Ingat. Okey, tetamu senja, alhamdulillah kami batch akhir sebelum Mekah lockdown. 17 sampai bulan 2 2020 hingga 28 2020. Musyrifnya Ustaz Ridwan Roslan dan juga Ustaz Ibnu Syahadan. Syukur sangat-sangat, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Sempat jugalah kerana balik itu sebelum lockdown lah, sebelum PKP kan, 18 hari bulan Mac, 18 bulan Mac 2020 yang kita mulakan PKP. Kerana balik tu dalam tempoh sebulan, tak lepas sebulan lah kan, hampir 2 minggu kena lockdown. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada tetamu senja atas perkongsian. Ada Wan Yusof. Ada, Masya Allah. Ada Wan Yusof kita, Masya Allah. Okey, terima kasih. Kain ihram kotak-kotak. Ada pengalaman juga tu. Pengalaman bersama dengan Wan Yusof. Bagnya tertinggal. Di KLAA. Sebab apa? Sebab nak selamatkan jemaah. Ni pengalaman staff tuan-tuan. Ni pengalaman betul. Dia bagnya bukan dah tertinggal, malah diambil oleh orang di KLA lagi. Tertinggal dalam taksi pun dah tak tahu ke mana. Dia pergi ke Mekah tanpa bag hand luggage. Dalam bag hand luggage tu ada pakaian dia nak tukar kan, kain ihramnya. Mujur lah tuan-tuan, kami pakai ihram bawah dulu dekat airport. Di kain ihram yang atas bau ni yang selapis lagi dalam bag hand luggage. Tapi bag hand luggage dah hilang. Tuan-tuan rahmatullah. Maka apa yang berlaku tuan-tuan rahmatullah? 2018 tweet 2018 Disember. Apa yang berlaku tuan-tuan? Ketika itu kita berjumpa dengan pemugari, kita minta selimut untuk nak dah kain atas tak ada kan, sejuk, bayangkan sampai sejuk bulan 12 tuan, sejuk kan. Allahu akbar. Tiba-tiba kena marah dengan pemugara kan, pemugara tu marah, kata jangan dia tak boleh. Allahu akbar tuan-tuan. Tapi akhirnya baik dengan pemugara tu, jumpa di kota Mekah. Allahu akbar, baik betul pemugara tu, walaupun dia marah awal kan, tapi dia baik. Akhirnya baik dengan kami jumpa dekat kota Mekah pula lepas tu. Dia buat umrah. Dan akhirnya mujurlah salah seorang jemaah ketika itu. Saya ingat Abang Saiful, isteri dia bawa kain lepas, kain apa, kain plekat lepas kan. kain plekat lepas itulah yang menjadi kain ihram atas. Allahu akbar. Di pengalaman Wan Yusof. Allahu akbar. Ni tuan-tuan 2018 Allahu akbar. Okey. Baik tuan-tuan, ada lagi yang nak kongsikan? Masya-Allah. Terima kasih tuan-tuan pada petang ni. Saja kita bersantai lah petang ni kan. Mengimbau balik kenangan kita berada di kota Mekah Al-Mukarramah tuan-tuan. Dan juga pengalaman ibu mertua saya ketika mana di kota Madinah nak tukar duit kan. Dia masih ingat, masih selamat lah keluar daripada money changer tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 orang kanak-kanak datang kat dia. Niat budak tu ingat kan mak betul saya ni ingat nak minta sedekah aja kan. Jadi dia pun bagi rupanya antara 3 orang tu tuan-tuan, ada seorang yang cepat tangan. Sehingga kan tengok duit yang dia tukar tu dah tak ada. Allah, ni orang kata apa, ada hikmah baiklah tu Allah bagi. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Tapi apakan daya lah, rezeki tak ada lah untuk duit tu kan. Tapi doa dapat benda lain. Alhamdulillah tuan-tuan rahmat Allah SWT. Tak ada rezeki untuk duit, tapi dapat rezeki yang lain. Alhamdulillah tuan-tuan. Baik. Inilah tuan-tuan, sebab itu kita sentiasa pesan kepada jemaah kita untuk bila berada duduk di depan Kaabah sekalipun kena berhati-hati, bag dan sebagainya. Sebab kita yang ada di depan Kaabah tu tuan-tuan, kadang-kadang macam-macam niatnya.
kan. Lepas tu pentingnya kita ni sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah lindung daripada kejahatan manusia. Baik, kita tengok perkongsian daripada Puan Siti Aminah Melan. Okey, makan nasi unta ni, pengalaman makan nasi unta, masya-Allah. Makan nasi unta bersama dengan UAA dan Ustaz Hitam Putih, masya-Allah. Ni 2000 berapa 31/1 berempat dengan suami sebab dah termiss masa malam. Oh, tak sempat nak pergi ramai-ramai tu kan. Masuk buat kita pergi ke hari yang kedua, masya-Allah. 31/1/2019 hingga 12/1 alhamdulillah. Tuan-tuan, syukran sebab sudi menghantar kami makan nasi unta. Bersama dengan suaminya Rosman Sabdon. Ni pengalaman makan nasi unta. Ada yang sampai setiap hari pun ada. Ajak kita setiap hari nak makan nasi unta. Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab ni kan dia kata kali ni ustaz duduk kat kota Mekah ni boleh makan nasi unta, balik Malaysia nak makan nasi unta tak ada dah. Yang ada gambar unta je kan. Maka setiap hari dia pergi. Allahu Akbar. Tapi itulah pengalaman kan. Seronok dapat merasai masakan-masakan kan. Kita duduk di kota Mekah, nikmat banyak kan. Walaupun tuan-tuan, kalau kita di kota Mekah, pada asal Mekah ni kosong. Tanah yang kosong, tanah yang gersang. Kan? Tidak ada makanan, tidak ada minuman walaupun satu. Sehingga kan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada makhluk hidup di situ. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah SWT, selepas mana Nabi Ibrahim AS diutuskan oleh Allah SWT ke kota Mekah, bermula situlah tuan-tuan rahmati Allah, bumi Mekah ini subur. Bumi Mekah ini didatangi oleh manusia. Ini juga tuan-tuan kita kena faham bagaimana tuan-tuan Allah kurniakan nikmat yang begitu banyak di kota Mekah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail AS sentiasa mentaati perintah Allah yang menyebabkan Allah turunkan nikmat yang banyak. Kan? Kalaulah dulu tuan-tuan di zaman Nabi Ibrahim AS makanan tidak ada, tapi kalau kita pergi ke kota Mekah di zaman kita tuan-tuan, kota Mekah ini dipenuhi dengan jenis jutaan makanan. Kan? Nak makan apa-apa, nak makan makanan Malaysia ada. Dulu ada disaji, tapi sekarang ni saya dimaklumkan disaji pun dah tutup kan. Allahu Akbar. Kerinduan mungkin juga tuan-tuan kita akan pergi selepas pandemik ni, suasana yang sangat berbeza. Seumpama dunia ni reset balik. Wallahu a'lam. Tapi dah tentu tuan kita merindui suasana sebelum ini. Kan? Suasana sebelum ini sangat-sangat mengikat hati kita, sangat-sangat berbekas dalam hati kita, ingatan yang sangat kuat dalam hati kita, dalam minda kita kan. Dapat makan. Kalau saya tuan-tuan pagi-pagi saya suka apa? Teh panas disaji. Kalau tuan muda mesti ingat ya. Kalau tuan muda dengan Ang, petugas kita Ang, dia orang tahu dah. Jom mengeteh. Minum teh panas disaji memang terbaik. Allahu Akbar. Walaupun duduk di Mekah, tapi teh tarik ada kat kota Mekah. Kan, makanan satu dunia tuan. Ada di kota Mekah, masya-Allah. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada lagi yang berkongsi, alhamdulillah rindu nak ke sana lagi. Puan Rusipah Muniri ya. Rindu nak ke sana lagi. Insya-Allah ada rezeki nak lagi ke sana. Insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah SWT percepatkanlah pandemik ni supaya kita dapat balik kembali untuk menuntut ilmu kan. Sekarang ini masjid pun tidak dapat lagi kita nak masuk kan. Majlis ilmu pun dihentikan seketika, hanya melalui media, melalui maya saja kan. Dan juga kita doa juga mudah-mudahan kita dapat lagi jadi tetamu Allah selepas mana pandemik ni. Dan mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan kita menjadi tetamu Allah. Sebab kita pun mengetahui bahawa akan adanya SOP yang berbeza daripada sebelum ini kan, akibat pandemik ini. Tuan-tuan rahmati Allah. Patut tuan-tuan, bila saya tengok saya ingat balik apa yang berlaku, tengok video tu menitiskan air mata. Sebab apa? Tengok suasana di saat ini sangat-sangat menyedihkan. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ni Tuan Haji Khairuddin kita sebut dah kan. Ustaz Adlan tak boleh tinggal Syekh Bihalib.
Aduh. Okey. Baik tuan-tuan dan Allah SWT. Jam dah 9.5.50 dah. Hampir 50 minit kita bersirah ni. Masya-Allah tabaraka. Ramai yang bersama pada petang ni ya. Alhamdulillah, mungkin ialah kenangan, mengimbau balik kenangan kita di Kota Mekah. Saya nak ingat seorang-seorang jemaah ni pun saya mungkin tuan-tuan lah yang boleh ingat bersama dengan saya dan juga bersama dengan musyrik yang lain lah. Banyak pengalaman tuan-tuan dengan musyrik-musyrik yang lain kan. Itu pun satu-satu kekuatan kepada kita lah kan. Jadi yang penting tuan-tuan, terima kasih kerana sudi untuk memilih Kemarat Muhajirin lah untuk menjadi pemudah cara tuan-tuan sampai ke Kota Mekah dan Kota Madinah sebelum pandemik kan. Princess Moza, Assalamualaikum Ustaz, kela daripada kami, keluarga daripada Kempas Plaza Angsana. Masya-Allah, terima kasih Princess Moza. Okey, Lili Hatijah, Ustaz, rindu umrah kita 26/1 tahun lepas 26/1 20 hingga 6/2 20. Kenangan bersama kita memang terbaik. Alhamdulillah. Ini bersama dengan saya 26/1 kan. Alhamdulillah. Okey. Mudah-mudahan kita dapat lagi lah bersama sekiranya diizinkan untuk kita menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi kali yang nak kongsi? Hampir 1 jam lah kita berseran menitis air mata juga saya ni, mengingatkan balik apa yang berlaku di Kota Mekah. Allahu Akbar. Bila lagi kita dapat bersama, wallahu a'lam. Hanya doa saja yang mampu kita ucapkan di saat ini, mampu kita lafazkan di saat ini, agar Allah SWT dapat himpunkan kita berada di Kota Mekah lagi, dan juga berada di Kota Madinah Al-Munawwarah, tempat yang sangat-sangat tenang buat kita kan. Ada yang memilih untuk pergi ke Mekah dulu, selesaikan umrah dahulu, baru pergi ke Madinah. Bersusah, orang kata umpamanya bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebab Madinah ni tempat yang tenang. Saya dulu alhamdulillah pertama kali 2016 ketika tu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Halim, kami pergi ke Mekah dahulu. Rasa memang ketika tu memang niat saya pun, selepas mana ditawar oleh Kemarat Muhajirin, saya pun niat nak selesaikan umrah dulu, sebab wajib kan. Selesaikan yang wajib dahulu, pergi buat umrah dulu. Memang rasa penat ketika umrah, tetapi seronok kan, penat dan seronok. Kemudian tambah lagi ilmu macam-macam yang menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sampai ke Madinah, kita akan rasa senang, rasa tenang. Sebab apa? Kita dah selesai tugasan yang besar kita, iaitu umrah. Tapi ada juga yang memilih untuk pergi ke Madinah dahulu. Ini terpulang kepada masing-masing. Dan juga saya pun pengalaman, bila kita pergi ke Madinah dulu, memang kita rasa tenang dulu sebab kita tak bersusah payah untuk nak berpakai ihram awal-awal kan. Kita pakai ihram di Madinah. Dan juga apabila selesai bersenang-senang sikit di Madinah, kemudian kita bersusah pula di Mekah. Sebab apa? Susah apa? Untuk kita beribadah. Kita nak melaksanakan umrah. Tenaga lagi banyak. Pengalaman saya pada kalau pergi musim sejuk, lebih baik kita selesaikan umrah dahulu kalau musim sejuk lah kan. Sebab tenaga musim sejuk ni kita guna banyak, guna tenaga yang banyak. Kalau pergi Madinah kita sejuk, tambah lagi sejuk kan, tambah sejuk. Bila sejuk kita banyak menggunakan tenaga, sebab nak cover kesejukan kan. Kita cepat rasa penat kan, bila sampai nak buat umrah rasa penat. Tapi kalau kita buat umrah dulu, dia tak rasa sangat. Ini tapi apa pun tuan-tuan, pengalaman tuan-tuan yang boleh kongsikan, ikut kesesuaian masing-masing lah kan. Yang masuk Mekah dahulu ke ataupun masuk Madinah dahulu. Tapi untuk akan datang, untuk selepas pandemik ni, wallahu alam, kita pun tak tahu bagaimana peraturan yang dibuat oleh kerajaan Saudi ya. Baik, kita ada pesan lagi perkongsian daripada Siti Aminah Melan, pengalaman mendaki Gua Hira. Pengalaman Gua Hira, mendaki Gua Hira, masya-Allah. Saya pun mendaki sampai ke kaki bukit sahaja. Ni trip ni bulan 30/1 ni lah. Gua Hira 30/1/2018 di malam hari bersama Ustaz Syafi'i dan Ustaz Aiman. Terdaya sampai ke tangga sahaja sebab kepenatan mendaki daripada bawah, betul penat kan, mendaki sampai ke bawah. Tapi
menikmati keindahan kota Mekah daripada situ. Alhamdulillah, rindu nak pergi lagi. Allah, insya-Allah, amin amin. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah izinkan mendaki Gua Hira. Pengalaman saya 2 kali saya mendaki Gua Hira. Lepas pada tu saya mendaki juga, tapi sampai ke kaki bukit saja. Lepas tu saya lepaskan tuan-tuan di atas. Saya duduk makan Maggi kat bawah. Okey. Sebab apa? 1,5 jam perjalanan, naik mendaki saja 1,5 jam, turun 1 jam lah lebih kurang 1 jam. Tapi seronok dapat mendaki tu seronok sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah, kita dah naik tu, tangga dah ada kan. Tapi kita dah ada tangga pun kita masih lagi rasa penat. Bayangkan Nabi tu tuan, Nabi panjat, Nabi mendaki bukit tersebut tanpa ada tangga. Allahu akbar. Dan yang lagi menarik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu taala, Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah tuan, mendaki ketika tu umurnya dah hampir 60 lebih. 60 lebih. Tuan-tuan, sebab Nabi terima wahyu pada umur 40 kan. Ketika tu kalau umur 40, Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi umur 40 kan. Nabi terima wahyu umur 40, bermakna 65 lah, lebih kurang kan, 65 tahun umur Siti Khadijah ketika itu. Menghantar makanan, naik ke bukit Gua Hira tu, menghantar makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini kehebatan Sri Kandi kita, Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Allahu akbar. Surau Beringin jelas, alhamdulillah. Surau Beringin sinilah taman penting. Okey, Wan Anda, semoga cepat mendapat menjadi tetamu Allah bersama ketua umrahku JDT KUJDT. Alhamdulillah, insyaallah Wan Anda. Terima kasih Wan Anda. Terima kasih kepada Zarud Akid, bersusah-susah dahulu, alhamdulillah semuanya dipermudahkan, alhamdulillah. Terima kasih Pak Din, Zarud Akid, alhamdulillah. Sayyidatul Nabilah Sofyan, rindu nak pergi lagi, insya-Allah. Ni pergi waktu bila ni? Pak Din pergi trip 26 kan, 26 bulan Januari 2020 Allah. Sempat kita bersama 2020. Okey, baik tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala, ada lagi? Hampir 4 minit lagi kita nak bersiaran. Terima kasih pada petang ni, saya pun tak sangka ramai juga yang bersama pada petang ni, walaupun pengisiannya santai, yang kita nak mengimbau balik kenangan-kenangan kita di kota Mekah, supaya hari ni, petang ni juga kita nak doa kepada Allah supaya Allah bukakan jalan yang terbaik kepada kita, dan juga mengizinkan kita lagi bertemu di bumi kota Mekah dan kota Madinah Al-Munawwarah. Itulah hasratnya daripada Kemara Umrah JDT KUJDT kita. Mudah-mudahan bila kita mengimbau ni, kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberi izinkan lagi untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih yang sudi untuk bersama pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada KUJDT kerana berikan peluang kepada saya untuk mengisi pada petang ini slot mengimbau kenangan bersama dengan KUJDT. Allahu akbar. Kalau tuan-tuan nak kongsi lagi, nantikan rancangan ini. Okey. Insya-Allah rancangan ni mungkin boleh ditambahkan lagi, sebab bila kita cerita-cerita ni mengikatkan lagi hubungan kita, hubungan ukhuwah Islamiah. Setelah kita bina sebelum ini, hampir 12 hari kita berkeluarga bersama, kita bersama dengan musyrik-musyrik kita, bersama dengan staff KUJDT, maka inilah kita nak ikatkan balik. Dah saat ini kita tak dapat nak bertemu tempoh PKP, jadikanlah medium ini untuk kita berhubung di antara satu sama lain, insya-Allah. Okey. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu taala, terima kasih ke yang sudi menonton pada petang ni. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak, dan terima kasih yang memilih KUJDT sebelum ini. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala menambahkan rezeki kita. Allah izinkan kita untuk menjadi tetamunya, insya-Allah. Baik, sikit ke perkongsian daripada Puan Siti Aminah Melan kita. Alhamdulillah, suami Rosman Sabdon berjaya sampai ke alhamdulillah. Tuan Haji Rosman kita sampai naik ke Gua Hira. Semoga Allah pemudahkan usaha JDT menjadi Dhuyufur Rahman. Amin amin pada tahun seterusnya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Puan Siti Aminah kita yang sudi untuk kongsi. Terima kasih juga kepada Lili Khatijah, terbaik Ustaz Azlan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak.
InsyaAllah jika diizinkan, jika Allah izinkan, kita akan jumpa lagi pada rancangan yang lain. Rancangan yang lain. Okay? Jadi tuan-tuan dan Allah SWT, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Teruskan kita mengimbau balik kenangan-kenangan. Boleh kongsi tuan-tuan, kongsi kat komen-komen, kongsi balik apa tuan-tuan pengalaman tuan-tuan bersama dengan kami. Sesungguhnya pengalaman tuan-tuan bersama dengan kami sangat-sangat mahal bagi kami. Pengalaman tuan-tuan bersama kami itu sangat-sangat bernilai untuk kami. Okey, kongsikan bersama insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan dan rahmat Allah, terima kasih sekali lagi daripada saya Al-Fadhil Ustaz Azlan Haji alias Musyrif Kemarau Umrah JDT. Saya berakhiri dengan aqulu qawli hadza fa sallallahu li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.